Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita akan mentafsir graf jarak masa. Raja 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Jadi kita lihat garis MOA ini mempunyai keturunan yang positif. Ia mewakili kelajuan gerakan dengan laju seragam sebab dia adalah garis lurus, jadi laju dia adalah seragam. Dan gerakannya sejauh S1 meter dalam tempoh T1 saat. Garis AB adalah garis mendatar, maka keturunannya adalah sifar. Jadi gerakan dia terhenti atau pegun. Manakala garis BC mempunyai keturunan positif dan gerakannya diteruskan sehingga ke C. Mari kita lihat raja 2. OP mempunyai keturunan positif dan PQ adalah garis mendatar, jadi keturunannya adalah sifar. QR pula mempunyai keturunan negatif. Kelajuan negatif ini merupakan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Maka gerakan OR adalah gerakan sejauh 2S meter, iaitu pergi dan balik dalam tempoh T saat. Okey murid-murid, mari kita lihat praktis kendili 7.1b. Soalan pertama, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kotak Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan menaiki kereta. A. Hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Jadi kita lihat graf ini untuk sejam yang terakhir adalah di antara 1.5 sampai 2.5. Jadi kita jadi tempat ini jarak yang dilalui adalah pada 50 sampai 100. Okey, di sini pelajar kena ingat laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi di sini jarak dia adalah 100 tolak 50 kilometer bagi dengan 2.5 tolak 1.5 jam. Jadi sama dengan 50 km bagi dengan 1 jam. Sama dengan 50 km per jam. Soalan B. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Jadi pada 50 kilometer ini masa dia bermula pada titik ini adalah 0.75. Jadi dari 0.75 ini kita tambah lagi 45 minit sampai 1.5 jam. Jadi kita boleh lihat graf pada keadaan ini adalah mendatar. Jadi keturunannya adalah sifar, maka kereta Encik Rejab adalah tidak bergerak. Soalan C1. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. Jadi pelajar kena ingat, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak di sini adalah 100 dan jumlah masa adalah 2.5 jam. Maka laju purata sama dengan 100 km bagi dengan 2.5 jam sama dengan 40 km per jam. Soalan C2. Seterusnya, huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Jadi kereta Encik Rejab bergerak sejauh 100 km dalam masa 2.5 jam dan laju puratanya adalah 40 km per jam. Soalan 2. Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan dirinya
Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa larian Encik Rashid dari rumahnya ke taman permainan dan balik ke rumahnya semula. A. Hitung beza laju larian Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan dari taman permainan ke rumahnya dalam kilometer per jam. Jadi di sini kita kena cari kecenderungan graf. Dari rumah ke taman permainan adalah MRT pada masa 20 minit, dan dari taman permainan ke rumah adalah MTR dari 20 minit sampai 50 minit. Jadi kita sekarang kira kecenderungan untuk rumah ke taman, iaitu MRT. Jarak dia adalah 2 km. Jadi 2 tolak 0 km. Masa dia adalah 20 tolak dengan 0. Ini dalam minit. Jadi kita kena bahagi dengan 60 untuk dapatkan dalam jam. Jadi kita dapat 2 bahagi dengan 20 per 60. Ini kilometer, ini jam. Jadi kita dapat 6 km per jam. Untuk gerakan dari taman permainan ke rumahnya adalah pada jarak 0 sampai 2 tolak 2, ini kilometer, bagi dengan 50 tolak 20, ini bagi dengan 60 sebab kita nak dapatkan dalam jam. Jadi negatif 2 per 30 bagikan dengan 60 km per jam, iaitu negatif 4 km per jam. Sebab ini gerakan dia adalah dari balik ke rumah. Jadi kita anggapkan dia sebagai positif, iaitu 4 km per jam. Jadi untuk beza laju dia adalah MRT tolak MTR, iaitu sama dengan 6 tolak 4 km per jam, iaitu 2 km per jam. Soalan B. Hitung laju purata keseluruhan larian Encik Rashid dalam kilometer per jam. Jadi jumlah jaraknya adalah dari rumah ke taman permainan 2 km dan balik dari taman permainan ke rumahnya 2 km lagi, dan jumlah masa adalah 50 minit, tapi kita kena bahagi dengan 60 untuk dapatkan jam. Jadi kita dapat 4 bahagi dengan 5 per 6 jam, ini kilometer. Jadi dapat 4.8 km per jam. Soalan C. Huraikan gerakan Encik Rashid untuk tempoh 50 minit. Jadi Encik Rashid bergerak dari rumah ke taman 2 km, dari taman ke rumah 2 km. Jadi Encik Rashid bergerak sejauh 4 km dalam masa 50 minit dan dengan laju purata 4.8 km per jam. Soalan 3. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Rosita untuk tempoh 2 dan 1/4 jam dengan memandu keretanya. PQ ialah perjalanan Puan Rosita dari tempat kerjanya ke sebuah pasaraya, dan RS ialah perjalanan balik ke rumahnya. A. Hitung nilai T jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasaraya ialah 50 km per jam. Jadi pelajar ingat, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi lajunya adalah 50 km per jam dengan jarak 30 tolak 10 bagi dengan masa T tolak 1400. Jadi sama dengan 20 bagi T tolak 1400. Jadi T tolak 1400 sama dengan 20 bagi 50 dalam
jam, iaitu 0.4 jam. Kalau kita nak convert kepada minit, akan darab dengan 60. Jadi kita dapat 24 minit. Jadi T sama dengan 1400 tambah 24 sama dengan 1424. Soalan B. Huraikan gerakan kereta yang mewakili 1. Garis lurus QR. Jadi garis lurus QR kita labelkan dulu dari T sampai ke jam 1530. Jadi kita tolakkan dia 1530 ini dalam jam, ini dalam minit, 1424. Jadi kita dapat 6, ini 1 jam 6 minit. Jadi kita dapati garis QR ini adalah garis mendata. Jadi keturunannya adalah sifar. Jadi gerakan kereta adalah pegun. Kereta ini tidak bergerak dalam masa 1 jam 6 minit. B2. Garis lurus RS. Jadi ingat laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Untuk jarak adalah sama dengan 0.30 km. Dapat negatif 30 km. Sebab dia adalah perjalanan balik ke rumah. Jadi kita anggap dia sebagai 30 km. Jadi untuk masa, kita boleh kira 1615, ini dalam jam, ini dalam minit, tolak dengan 1530. Jadi 15 nak tolak 30 tak cukup, jadi pinjam 1 jam dari sini, dia menjadi 60. Jadi 60 tambah 15 jadi 75. Tolak 30 dapat 45 minit. Ini 16 tolak 1 jadi 15, ini kosong lah. Jadi masa adalah 45 minit. Jadi 45 minit ini kita tukar kepada jam. Kita dapat 45 bagi dengan 60 jam, iaitu 0.75 jam. Jadi laju adalah sama dengan 30 km bagi dengan 0.75 jam, iaitu sama dengan 40 km per jam. Maka kereta Puan Rosita bergerak sejalur 30 km dalam tempoh 45 minit dengan laju pulata 40 km per jam. Soalan 4. Encik Yusri bekerja di sebuah firma guaman. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. OA merupakan perjalanan dari rumah ke sekolah dan AB ialah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. A. Hitung nilai T jika kadar perubahan jarak kereta dari sekolah ke tempat kerja ialah 48 km per jam. Jadi mula-mula kita labelkan jarak dia dulu. Untuk B adalah pada 36 km. Untuk A adalah pada 12 km. Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi diberi laju adalah 48 km per jam dan jarak adalah 36 tolak dengan 12. Masa pula adalah T tolak 10. Dalam minit kita kena tukar kepada jam, kita bagi dengan 60. Jadi 36 tolak 12 dapat 24 bagi dengan T tolak 10 bagi dengan 60. Jadi 48 bagi dengan 60 sama dengan 24 bagi T tolak 10. 0.8 sama dengan 24 bagi T tolak 10. Jadi
T tolak 10 sama dengan 24 bagi 0.8 sama dengan 30. Jadi T sama dengan 30 tambah 10 sama dengan 40 minit. Soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Jadi kita tahu laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak adalah 36 km. Jumlah masa adalah 40 minit. Tapi kita kena tukar kepada jam. Kita bagi dengan 60. Jadi ini kilometer, ini dalam jam. Jadi kita dapat 54 km per jam. Jadi kita boleh huraikan sebagai kereta Encik Yusri bergerak sejauh 36 km dalam tempoh 40 minit dengan laju purata 54 km per jam.